Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang tadi mutawalli yang saya hormati pahlawan Haji bin Ma'arif Timbalan untuk politik Iraq, yang saya hormati Pak Haji Kamal Datuk Damri Hakim Timbalan Mufti Negeri Iraq, yang berbahagia Profesor Dr. Yahya Maktum, Mentor Program Kepimpinan Al-Fatih, Tuan Amran bin Abdul Rashid, dan yang berbahagia Ustaz Kamarudin Adam, Ketua Rusia Bersama Program Kepimpinan Al-Fatih, yang berbahagia, dan Ketua Polis Daerah, yang hormati pegawai kanan polis, para peserta program, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada petang ini pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bertemu dalam satu majlis program kepimpinan Al-Fatih, anjuran pejabat mufti dengan kerjasama PDRM. Diberi peluang yang diberikan kepada saya, insyaAllah saya akan cuba sampaikan tentang tajuk berkenaan dengan ibadah dan kepribadian. Bila cakap tentang ibadah, ia merupakan kehidupan kita. Ibadah, ia merupakan kehidupan kita. Kehidupan bila kita membicarakan tentang ibadah, ibadah merupakan kehidupan kita, yang mana kita tidak boleh pisahkan. Sebab ia merupakan tujuan Allah SWT menjadikan kita. Jadi ia merupakan satu tajuk yang berkaitan dengan kehidupan kita, yang menjaminkan kehidupan kita bahagia dunia dan akhirat. Itu bila kita bincang tentang ibadah. Dan bila dia lihat tentang ibadah ini, dia berbagai-bagai tanggapan pada manusia. Berbagai-bagai tanggapan pada manusia. Bila kita melihat kepada sejarah manusia, ibadah ini merupakan satu perkara yang daruri, satu perkara yang naluri yang perlu ada, yang kita tak boleh rompong. Kalau kita ada kekosongan kat itu, bila rompong kita akan kosong, jiwa kita akan kosong, kita tidak akan tentram, kita tidak akan rasa aman. Bila kita melihat kepada sejarah tentang perkembangan ibadah ini, definisi tentang ibadah ini, kalau dari segi bahasa Arabnya, dia merupakan satu di al-tadallul ataupun al-quduk. Tadallul maknanya kita menghinakan diri kita. Quduk maknanya kita menunduk diri kita. Itu di segi bahasa. Tapi bila kita melihat maknanya tanggapan manusia terhadap ibadah ini, bila dia mencari Tuhan, bila manusia mencari Tuhan dan mendefinisikan Tuhan berdasarkan kepada kefahaman dia, berdasarkan kepada akal pemikiran, berdasarkan kepada nafsu, dia berbeza dengan orang Islam. Saya akan berkata itu.
Kalau itu maknanya kita tengok manusia bila kita katakan dia belum beribadat. Oleh kerana itu bila manusia berada dalam keadaan yang yang dalam keadaan yang tak tenang, dalam keadaan cemas, dalam keadaan tak tentram, dalam keadaan gawat, ketika itu manusia mula mengingati Tuhan. Ketika itu manusia mula mengingati Tuhan. Dia akan cari Tuhan. Dia akan berdoa kepada Tuhan. Dia akan berdoa kepada Tuhan. Itu maksudnya dia nak menunjukkan tentang keperluan dia. Tapi bila manusia dalam keadaan tenang, dia mungkin lupa Tuhan. Jadi berdasarkan kepada itu, manusia akan dia mencari Tuhan tadi, dia akan melihat kepada latar belakang kehidupannya. Dan kalau kita lihat dulu maknanya Tuhan itu berdasarkan kalau kita lihat dalam kisah surah Al-An'am, kisah Nabi Ibrahim dengan kaum dia, bila tengok matahari yang besar, kata itu Tuhan dia. Tapi bila hilang, bukan Tuhan dia. Tuhan bukan sifat dia tu. Kita tengok bulan juga, lepas tengok tu malam, siang hilang, itu bukan Tuhan. Tuhan bukan sifat dia begitu. Itu maknanya tanggapan manusia dalam melihat ketuhanan. Berbeza kita dengan orang Islam, sebab kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada wahyu. Maknanya kita, ataupun saya nak mudahkan lagi, maknanya kita tadi, maknanya kita dalam dunia ini dia ada dua sistem. Maknanya Allah, satu maknanya kita tunduk ataupun kita patuh kepada sistem Allah Subhanahu Wa Taala secara terpaksa. Itu semua manusia terlibat. Semua kejadian alam yang terlibat. Manusia tanpa terasing, sama ada Muslim ke, kafir ke, mereka semua tunduk dan terpaksa akut pada sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita orang Islam berbeza. Maknanya kita diberi pilihan. Kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pilihan kita. Berdasarkan kepada ilmu, berdasarkan kepada wahyu. Bila turunnya wahyu, kita dapat wahyu dan kita kenal Tuhan, macam mana Tuhan. Kemudian kita kenal macam mana cara nak beribadat kepada Tuhan. Jadi itu sumber ibadat kita adalah wahyu. Beza dia kata kan. Sumber ibadat kita adalah wahyu, bukan akal, bukan tradisi, bukan ikut-ikutan. Dia adalah wahyu. Itu di secara umumnya tentang diferensi tentang ibadat. Kemudian bila kita tengok lagi pengertian ibadat dari segi Islam, bila kita tengok segi pengertian ibadat dari segi Islam, mana kullu ma yuhib, kullu ma ismun jami' likulli ma yuhibbu wa yurdallah fil aqwal fil af'al zahiran wa batinan. Maksudnya bila sebut ibadat tadi adalah kata nama yang menghimpunkan semua perbuatan-perbuatan, semua perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila sebut ibadat dalam Islam, semua perkara yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada perkataan dan daripada perbuatan, sama ada zahir ataupun batin. Okay. Kalau kita tengok dalam surah Fatihah yang kita baca dalam solat kita tengok dekat itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maknanya bila Allah suruh kita minta petunjuk kepadanya, tunjuk kepada kita jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Apa dia? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang diberi nikmat kepada mereka. Dan nikmat orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah, dan bukan juga jalan orang yang sesat. Jadi itu maknanya gambaran kepada kita tentang
satu kata nama yang menghimpunkan segala perbuatan yang disukai dan diredai oleh Allah SWT. Itu adalah ibadat. Dan kita meninggalkan dan kita menjauhi segala perkara yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah SWT. Itu kata nama ibadat. Jadi dia mencakupi seluruh aspek kehidupan kita. Dia mencakupi seluruh aspek kehidupan kita. Itu di segi ibadat, di segi Islam. Okay. Jadi bila kita lihat hikmahnya, bila kita sebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan, saya mengatakan di mukadimah tadi bahwa ibadat itu adalah kehidupan. Ini dalil dia di mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia, tujuannya adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah. Kemudian dalam asas kursi ya ibadi ma khalaqtukum liasta'dithu bikum min wahdatin wala li'astaghfiru bikum min qillatin wala li'asta'inu bikum min wahdatin ala amrin ajabtu anhu wala lijalbil manfa'ah wala lidaf'il madarrah innama khalaqtukum lita'buduni tawilan wa tadhkuruni katsiran wa tusabbihuni bukratan wa asila. Jadi dalam asas ini dia menerangkan kepada kita, wahai hamba, aku tidak jadikan kamu kerana aku kesunyian. Hanya Allah tidak menjadikan manusia ini kerana dia sunyi. Dan aku tidak jadikan kamu untuk apa? Karena aku sedikit, karena memperbanyakkan dengan mencipta kamu, cipta manusia. Dan aku tidak jadikan kamu, manusia ini, untuk meminta pertolongan daripada kamu dalam perkara-perkara yang aku tidak boleh buat. Dan aku tidak jadikan kamu juga tidak bukan kerana nak dapat manfaat, bukan kerana nak meminta pertolongan kamu untuk menolak perkara-perkara yang boleh memudaratkan, tetapi aku jadikan kamu, wahai manusia, adalah untuk mengabdikan diri kepada aku. Panjang, awilan panjang, dan sentiasa mengingati aku. Watal turunannya, mengingati aku banyak. Watul sabbihuni, dan bertasbih kepada aku pada waktu pagi dan waktu petang. Jadi itu tujuan Allah. Jadi Allah SWT jadikan kita. Jadi ibadat tadi, itulah kehidupan kita sebenarnya. Kemudian daripada Mu'adz bin Jabal, qala kuntu radhibun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullah ala ibadihi qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala ay'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Daripada Mu'adz bin Jabal berkata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana dia bersama dengan Nabi, Rasulullah berkata kepada Mu'adz, Mu'adz, engkau tahu tak apa hak engkau terhadap Allah Subhanahu wa taala? Jadi Rasul kata, Mu'adz kata, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jawab Rasulullah, yang butuh bahawasanya adalah kamu menyembahnya, kamu mengabdikan diri kepadanya, dan jangan menyentuhkan dia dengan sesuatu. Jadi kat sini dia menjelaskan kepada kita tentang ibadat itu adalah merupakan kehidupan kita yang mesti kita perlu beribadat. Itu maknanya konsep ibadat dalam kita ni adalah kehidupan kita. Jadi luas, luas, ibadat itu luas. Dia bukan sekadar perkara-perkara yang difardukan dalam rukun Islam yang 5 tu. Dia lebih luas. Dia adalah kehidupan. Dia adalah kehidupan kita. Nanti kita akan bincang kenapa Allah SWT jadikan kita. Jadi tujuan Allah SWT jadikan kita kerana
nak suruh kita menjadi hamba dia. Jadi saya menceritakan ibadat itu. Dengan ibadat tadi ada di segi perkataan, ada di segi batin dan ada di segi zahir. Di segi perkataan dia adalah La ilaha illallah. Kita mengucap La ilaha illallah. Dan dalam ayat pada surah Muhammad, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah oleh kamu bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melalui perkataan juga mana menyuruh kita supaya mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengajak kita kepada manusia menyuruh kepada perkara yang mungkar dan mencegah perkara yang mengajak manusia kepada perkara-perkara yang ma'ruf yang mencegah daripada perkara-perkara yang mungkar. Dari segi batin, dari segi amal batin, amal yang mendatangkan kepada hati, dia adalah kita percaya kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada ketika mana kita kesorangan ataupun ketika kita ramai. Redha dengan ketentuannya. Kemudian kita mengharapkan rahmatnya dan takut daripada azabnya. Itu maknanya di batin. Itu zahir, salat, zakat, haji, silaturahim, akhlak. Jadi sebenarnya dalam solat pun ada amalan batin, ada amalan hati. Jadi ini pecahan saja. Tapi bila kita melaksanakan ibadat itu, kita kena kesemuanya, kita kena gabungkan. Kita kena gabung. Bila kita semayang, hati kita yang penting, kan? Bukan sekadar perbuatan kita itu. Atau biar irham, berdiri tegak, kemudian kita rukuk, sujud, itu saja. Tetapi yang paling penting adalah hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Jadi kat sini jenis itu adalah berbagai untuk nak menunjuk contoh saja. Tapi di segi pelaksanaannya kita kena gabungkan semuanya sekali. Okay. Bila sebut rukun ibadah, kenapa kita buat ibadah? Yang pertama sekali adalah mahabbatullah. Mahabbatullah, kita nak mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, kita nak mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita mengabdikan diri dengan penuh kecintaan kepadanya, dan tiada satu pun yang melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kisah, ketika mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Dia beribadah tu sehingga selama mana dia mencintai dirinya lebih daripada mencintai Allah dan Rasulullah. Kemudian Rasulullah kata apa? Kamu kena mencintai Allah dan Rasul lebih daripada diri kamu. Lepas tu barulah Allah kata dia beribadah kepada Allah dengan melebihi cinta dia kepada Allah SWT dan Rasul lebih daripada diri sendiri. Yang kedua, al-khawfu min Allah. Maknanya ibadat tadi adalah berdasarkan kepada khauf kepada Allah SWT. Dalam perbincangan ulama, dia ada cerita sedikit tentang beribadat kerana takut dengan beribadat kerana kita mencintai Allah SWT. Mana lebih afdal? Jadi ulama mengatakan ibadat kerana mencintai Allah lebih baik. Itu maknanya ibadat kita kerana mencintai Allah itu lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah ar-raja min Allah. Itu kita mengabdikan diri dengan penuh harapan apa yang ada di sisi Allah dari keampunannya dan ganjarannya. Maknanya kita kena mengharapkan Allah SWT. Kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah SWT. Dalam kita beribadat kepada Allah SWT, kita mesti bersangka baik dengan Allah SWT. Harapan kita hanya kepada Allah SWT. Jadi kalau kita lihat dalam ibadah kita tadi, maknanya asas kita adalah kepada tauhid. Saya tinggal tadi, asas ibadat kita adalah kepada tauhid. Asas akidah juga kepada tauhid. Itu asas akidah kita kepada tauhid, asas
asas ibadat kita juga berasaskan kepada tauhid. Asas akhlak kita juga berasaskan kepada tauhid. Maknanya kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asas. Kemudian baru datang ibadat. Ibadat kita berasaskan kepada kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat ibadat. Jalan ini syarat ibadat. Dia syarat ibadat bila kita faham tentang ibadat yang luas. Maknanya di sana ada ibadat yang fardu dan ada ibadat ataupun ulama-ulama hari ini membahagikan ibadat itu pada khususiyah. Ada ibadat-ibadat yang fardu, ada yang ibadat yang sunat. Jadi bila kita sebut, sedangkan kalau kita lihat pada ibadat-ibadat yang fardu, contoh semayang, kita semayang kali 5 waktu. Kalau lah kita katakan kita semayang dalam masa tempoh setiap waktu 10 minit, maknanya kita hanya mengambil masa sehari dalam 50 minit saja. Sedangkan kehidupan kita adalah 24 jam. Jadi kat situ maknanya rutinlah kita. Kalau kita tidak menjadikan kehidupan kita sehari itu adalah ibadat. Jadi kat sini yang pertama kali adalah menghadirkan niat kerana Allah SWT. Dalam kita beribadat, maknanya kita kena menghadirkan niat kita kepada Allah SWT. Dan bab niat ini kita dah lama mendengar dan kita selalu diperingatkan oleh Ustaz dan pertama-pertama. Dan kenapa? Kerana dia adalah rumah penting. Dan dia tahu dalam hadis pun dah hadis yang masyhur pada kita. Maknanya innamal a'mal binniyat. Maknanya sesungguhnya amal itu berdasarkan kepada niat. Dan jadi kat itu kita faham. Dan banyak lagi kita diperintah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maknanya kita tidak diperintahkan oleh Allah beribadat kepada Allah kecuali untuk ikhlas kepadanya, menjadi orang yang mukhlisin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kita nak melakukan sesuatu itu adalah perlunya kita kepada niat. Kemudian bertepatan dengan kehendak syarak. Bertepatan dengan kehendak syarak, iaitu mengikut syarak. Yang kedua, dia kena ikut syarak. Apa maksud saya mengikut syarak? Contoh, kan? Kalau kita tengok orang yang dah makan, secara otomatik dia akan makan dengan tangan kanan, betul tak? Tapi kalau kita tengok orang pakai jam tak? Betul tak? Dia tak makan. Dia jarang ya, kadang-kadang tangan kiri, tangan kan? Beza. Itu maknanya dalam perkara yang perkara yang biasa, makan saja. Tapi macam mana kita nak makan dari boleh jadi ibadat? Rasulullah ajar kata, Tamillah kul biyamin. Maknanya makan dengan bermula dengan bismillah dan mula dengan tangan kanan. Jadi dia menjadi rutin. Maknanya itu maknanya ibadat tadi dia melatih kita, menjadikan kita amalan itu jadi rutin kepada kita. Kemudian berikut sunnah Rasulullah. Kita kena ikut sunnah. Contoh ada lagi kita payah. Bila saya jumpa dengan Cina, dia kata kita semua Tuhan sama saja. Dia buat Tuhan, kita buat Tuhan. Dia kata tak sama. Tuhan kau ada patung mana apa, Tuhan kami tak nampak, tak semua. Kan? Tapi dia paling berkuasa, dia paling apa semua. Tuhan satu saja. Tak sama. Jadi Tuhan, apa yang kamu buat tu tak naik kepada, tak sampai. Apa yang kami nak sampai kepada Tuhan. Bahawa sebab kita buat ikut sunnah. Contoh dan apa maksud ikut sunnah dalam ibadat ni? Cuba kita tengok sembahyang, ibadat yang khusus kan. Jadi ibadat yang khusus sembahyang, daripada ambil wudu kan, macam mana kita pilih apa yang kita nak baca dalam, kena baca Fatihah, kena ada syarat dia, syarat ni, ada rukun dia, ada sunat dia, semua detail. Semua itu ada daripada hadis yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Itu maknanya dalam sembahyang kita kena sallu kama ra'aitumuni usalli. Padahal kita sembahyang ni kita tengok macam mana Rasulullah sembahyang. Kita tengok kita berdiri betul, semua ada dalam hadis-hadis Rasulullah. Maknanya kita sembahyang ikut apa yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Jadi itu maksudnya mengikut sunnah adalah ibadat. Itu adalah ibadat mana ibadat sudah
kita mesti ikut sunnah. Ibadat-ibadat yang khusus yang fardu kita mesti ikut sunnah, tak boleh buat sendiri. Atau sembahyang sunat pun kita tak boleh nak buat sunat-sunat yang tak ada kita nak adakan, tak boleh. Kita mesti ikut yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Itu maknanya ikut sunnah. Kemudian tertib mengikut aulawiyat. Yang ini contoh, saya nak bagi contoh. Tuan-tuan sebagai yang bekerja dalam bahagian menjaga keselamatan polis DRM atau tentera, tuan-tuan asalnya bila puasa raya tak boleh sembahyang sunat raya, tak boleh tarawih, kan? Kat mana kedudukan dia dalam tu? Apa tuan-tuan jaga tu, jaga keselamatan, jaga lalu lintas, dapat pahala tak dapat pahala? Ibadat tak ibadat? Ibadat. Jadi kan itu kita kena faham yang dengan bentuk yang lebih luas. Saya ada dalam hadis ini hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ajr riba faqala man ghabata harisan wara'a al-muslimin kana lahu mithlu ajri man khalafahu mimman qama wa qalla. Jadi dalam hadis ini, dan sebetulnya hadis ini dipegang, diletak di semua balai-balai polis. Pada saya dia memberi satu makna yang besar, dan dia akan memberi satu motivasi yang besar untuk polis, tentera. Dia bertembak, dia rasa bahagia, rasa tak rasa tertekan. Sebab apa? Dia dapat ganjaran yang besar. Dalam hadis ini, ketika mana Anas ditanya kepada Rasulullah, tentang pahala orang yang riba. Riba ni kalau kita tengok, riba adalah di perbatasan. Maknanya kalau segi makna yang besar adalah kita jaga di perbatasan, jaga keselamatan orang Islam. Dalam yang mana yang lain juga, kita meramaikan kumpulan Islam, itu juga makna riba. Dan juga makna riba juga adalah kita mengajak manusia, mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga makna riba. Jadi riba itu adalah makna yang luas. Contohnya lagi juga untuk faham riba ni, orang yang jaga bahagian komputer, yang jaga daripada serangan daripada musuh-musuhan, nak hacking kita punya sistem keselamatan kita, itu juga dapat pahala riba. Pahala dia besar. Apa pahala dia? Pahalanya yang seperti yang dikatakan dan terang oleh Rasulullah SAW, kana lahu mithlu ajri man qalbahu. Ganjaran pahalanya apa yang ditinggal di belakangnya. Mimman qalla wa shama. Katalah rakyat Malaysia yang muslim ada buat kita. 18 kan? Apa 18 yang muslim? 18 juta orang Islam yang sembahyang dengan aman, yang puasa dengan aman, tuan-tuan dapat pahala. Besar tak ganjaran dia? Besar tak ganjaran dia? Maknanya apa yang kalau 18 juta dia boleh sembahyang dengan aman, dengan kita boleh balik raya dengan apa? Dengan selamat, dengan ini, tuan-tuan dapat pahala. Apa yang mereka berpuasa, apa yang mereka sembahyang, tuan-tuan dapat pahala. Walaupun tuan-tuan tak sembahyang raya, tidak raya. Itu besar pahala dia. Itu besar pahala dia. Jadi kat situ maknanya, bukan ini maknanya tertib mengikut alawiyah itu adalah satu perkara yang penting. Dia berdasarkan kepada kita ketika itu. Nanti kalau kita tengok dalam Muhammad Fatih nanti, dia sebagai pemimpin, tengok macam mana dia menggunakan alawiyah dalam jihad tadi itu, yang menyebabkan dia dapat membuka Konstantinopel dan dia dapat melebarkan jajahan Islam, tanah Islam, mengembangkan dakwah, menyampaikan risalah Islam lebih luas lagi. Kita harus buat dia faham tentang setiap alawiyah dia. Jadi kat sini, bila kita faham ini, besar ganjaran dia. Riba saya itu adalah ganjaran, tapi dengan syarat lah,
Syarat yang pertama itu tetap bila keluar dari keinginan pasang niat. Niat kita menjaga. Ya. Tapi itu ada perkhidmatan kita dalam polis ni berniat apa kita saya menjalankan tugas ini alhamdulillah. Boleh pakai pasal satu ni. Pada dia kita kena itu dia niat masa kita mula ambil jawatan. Tapi hari-hari tu kita kena perbaharui. Kita kena renew. Kita kena renew dia hari-hari. Bila kita renew tu kita mentakyinkan, kita meletakkan thought, kita meletakkan tujuan kita. Kita ingat tujuan kita tu. Ya, ikut hadis tu banyak tu. Kalau dasarkan kepada hari tadi, kan ajrul misluma hikmah qaman wa salla. Maknanya daripada belakang kita kalau saya sebut tadi 18 juta. 18 juta umat Islam ni semua sembahyang. Kita katalah ataupun kita ambil paruh sembahyang 15 juta sembahyang. 9 juta sembahyang. Yang menunaikan sembahyang. Ya. Ya betul. Karena kerja kita tadi tu. Apa kita? Ya. Dia jangan. Ya. Ya. Itu dia berperkara tu. Boleh faham? Mana apa yang kita payah itu. Jadi maksudnya bila itu kita tidak akan rasa tertekan, ada stres, boleh cuti, tak boleh apa semua, maka kita mendapat ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca satu hadis tadi. Saya baca satu ayat hadis yang berkenaan juga. An Fadalah bin Ubaid wa Salman Al-Farisi wa Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhum. Kita kullu maitin yuqtamu amalihi illa al-murabiq fi sabilillah fa innahu yanmi lahu amaluhu yawmal qiyamah wa yu'ammanu fitnatul qabr. Hadis sahih rawahu Abu Dawud, Tirmizi wa Ahmad. Jadi dalam hadis ini juga tadi niat ibadah itu penting. Dalam hadis ini dia menyatakan setiap kematian. Kalau kita hidup kita akan mati. Bila kita akan mati kita di amalan kita berhenti. Amalan kita terputus. Waswas pun illal murabit, kecuali orang yang ribat fisabilillah. Tapi makna yang kata lain, niat penting ribat tu. Jaga puasa, jaga keselamatan waktu tu adalah penting niat tu. Dia dapat pahala ribat. Jadi amalan dia tidak terputus. Walaupun kita mati, dia berterusan. Dalam hadis ini dia kata, lihat ni kalimah kalau kita belajar bahasa Arab, dia fi'il mudhari',
dia mesti dolil dia apa? Dia apa? Maknanya selama amalnya. Kita selalu kita dengar idza mata bin Adam in qata amalu illa ihda salat. Bila mati anak Adam, semua amalan terputus kecuali 3. Apa dia? Shadaqatul jariyah. Apa tu? Waladul salih yang ulang. Apa tu? Ilmun tetapi lebih atau kemampuan. Hanya kita mana setiap bila kita mati, anak dah mati, amalan dia terputus kecuali 3. Sebenarnya terputus. Ulama kata terputus. Kalau yang kita sedekah ataupun kita infak fisabilillah, dia berapa tahan. Setelah kita infak satu benda tu tahan 1 tahun. Lepas 1 tahun dah musnah. Betul. Anak kita ada anak berapa tahun dia boleh hidup? Berapa tahun dia boleh doa kepada kita? Kan? Katalah 60 tahun. Lepas 60 tahun habis. Ilmu bila dia guna habis. Tetapi ribat dari itu yang ni dia berkembang. Yang ni tu makna dia azriyah, berkembang. Dia bertambah, sentiasa bertambah sehingga hari memang tanpa berkurang. Jadi ribat dari itu penting. Sebab tuan-tuan yang bekerja dalam keadaan dia memang termasuk dalam pengertian mana ribat. Termasuk juga jadi tentera yang jaga sama ada di udara, di air, di laut, semua terlibat. Dapat pahala. Kalau mungkin ada orang bertanya tentang teknologi pula, berapa banyak pula pahala kita nak cukup dalam kehidupan kita ni. Berapa gunung yang kita rasa perlu kita kumpul dalam ni kan. Adakah selama ni kita rasa gunung-gunung yang kita kumpulkan tu tak cukup pula dalam dia? Adakah kerana amal ibadah yang kita dah buat gunung-gunung tu maka Allah dah memberi ganjarannya dah di dunia ni? Kita bersangka begitulah. Jadi mungkin tak ada imbangan antara pahala dosa dan pahala ya. Ini itu pahala itu. Pahala itu bila dijanjikan bergunung-gunung, rasa berapa banyak gunung yang rasanya cukup. Tapi kita saya faham bahawa kejadian manusia ni, makhluk ni adalah untuk beribadah kepada dia. Maknanya kalau no more dosa, tapi sepanjang hidupan dia itulah kena pahala-pahala, no limit lah maksudnya. So, tapi dalam konteks lain macam mana Ustaz boleh ucap yang bagus. Bila kita sebut tentang berapa banyak pahala yang kita perlukan untuk kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, berapa banyak. Jadi dia yang pertama sekali kita kena Allah suruh kita beramal untuk dia kita dapat. Allah yang akan tentukan pahala. Macam kita puasa pun dalam puasa pun maknanya Allah sebut dalam hari kursi, maknanya dia yang akan memberi ganjaran. Dia tak tentukan berapa dia akan memberi ganjaran. Jadi kat sini dalam satu hadis yang lain ni, maknanya bila kita nak masuk syurga, itu juga adakah dengan amalan kita ataupun dengan pahala kita. Memang kita tak nafikan Allah janji bila orang buat baik dia akan jadi pahala, tapi kita kena satu lagi hadis, illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi atau kama qala. Ada hatta dalam hadis itu, walaupun kamu wahai Rasulullah, ya Rasulullah kata walaupun aku. Maksudnya dalam hadis ini dia menggambarkan kepada kita, Rasulullah menekankan kepada kita untuk nak dapat pahala itu adalah rahmat ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah suruh kita kejar pahala. Allah suruh kita kejar dapat pahala. Tapi nak masuk syurga tu Allah yang dengan rahmat dia, dengan belas ihsan dia, dengan kasih sayang dia. Walaupun Rasulullah SAW.
walaupun Rasulullah SAW. Jadi hadis itu memberi jelasan kepada kita. Allah dia mana nak masuk pada, nak masuk juga nak pada bidang ada Allah tu, itu semua daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada ganjaran. Bukan kita boleh bersandarkan kepada amalan-amalan kita yang kita buat. Sebenarnya amalan yang kita buat itu semata-mata menarik redha Allah, menarik redha Allah. Kalau kiranya nikmat yang Allah beri kepada kita nak ditimbang dengan amalan, memang tak boleh. Mulut yang kita doa pada Allah setiap hari, mulut yang sama kita mengumpat orang. Jadi Allah tak jadikan kita dua mulut. Satu mulut khas untuk mengumpat, satu mulut untuk berzikir dan berdoa. Ada mulut yang sama. Jadi kalau nak ditimbang antara nikmat Allah Ta'ala, wa in ta'udu nikmat Allah lam tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Allah, tidak terhitung. Nak ditimbang dengan amalan kita, jauh, tak mampu. Logik akal, amalan kita tak boleh nak tepus nikmat Allah. Cuma amalan kita itu, ibadah kita adalah menarik redha Allah Ta'ala. Sebab itu seorang kafir hari ini syahadat, besok dia mati, dia masuk syurga, walaupun amalannya tak semua macam kita yang hidup 60 tahun. Tak. Sebab amalan kita itu adalah menarik, semata-mata menarik redha Allah. Ibnu Athaillah Sakandari, seorang hukama, dia kata dalam hidup ni, tuan-tuan sekalian, barangkali Allah ilhamkan buka kepada kita pintu-pintu ketaatan. Rubbama fataha laka abwabal ta'ah wa ma fataha laka abwabal qubul. Barangkali Allah telah buka kita amalan-amalan ketaatan, sembahyang, puasa, zakat, haji, tapi belum tentu Allah buka pintu penerimaan Allah. Sebab itu ada orang banyak solat, Allah campak solat itu dalam neraka wailul lil musallin. Sebab kita tak faham ibadat tadi ini bukan zahir, termasuk batin. Ikhlas tidak ada, harapan kepada Allah amat kurang, dan kita confident, overconfident dalam ibadat kita, belum tentu masuk syurga. Sebab kita akan berhadapan pula dengan masalah utama, dosa-dosa kita kepada manusia. Sebab itu dalam hadis menyebut atadruna manil muflis. Adakah kalian kenal siapa itu muflis? Muflis adalah orang yang bawa banyak amalan pahala, tetapi dalam masa yang sama dia berdosa dalam manusia. Akhirnya dakwah-dakwah terus terjadi di akhirat nanti. Pahala kita tak celui nak bagi semua orang yang kita buat dosa. Akhirnya dosa orang itu dipindah kepada kita. Jadi kesimpulannya, amalan kita tak boleh nak memasukkan kita dalam surga, tetapi semata-mata nak cari redha Allah. Terima kasih kepada Kak Mahar. Ada satu kisah lagi, kita dalam hadis juga. Nah, ini bukan yang buat amalan banyak, tapi dia dah bunuh 99 orang. Dia dah bunuh 99 orang. Belum tu tengok kapan dia pergi tanya pada ulama tu kata tak ada ampun. Dia bunuh ulama tu. Sudah pun sampai yang 100 tu dia kata pintu taubat sentiasa terbuka. Pintu taubat sentiasa terbuka. Tapi dengan syarat kamu kena berhijrah daripada kampung halaman kamu ni. Tempat ni tempat maksiat, kamu kena pindah. Jadi dia pun taubat, dia pun berhijrah. Dalam perjalanan dia mati. Ditakdirkan dia mati. Datang dua orang malaikat berebut. Satu nak bawa dia ke neraka, satu nak bawa ke syurga. Selesai dua orang malaikat dulu. Kena utus lagi satu orang malaikat. Datang satu lagi malaikat lagi, bagi tahu kamu hukum. Dia berjalan daripada kampung dia tinggal, kampung halaman dia tadi, tempat maksiat tadi, tempat jahat tadi tu, dan dia nak pergi ke baik. Mana lebih dekat? Dan ukur dia dekat kepada yang baik, dan diambil oleh malaikat yang baik. Jadi kat situ kita tak boleh optimis. Maknanya kita kata, aku dah banyak orang ibadat, aku dah boleh masuk syurga. Tak boleh. Kita kena letak kepada Allah SWT. Allah yang akan menentukan itu.
Jadi dalam setiap ayat itu ini lagi sini penting kan ini. Sebab kadang-kadang kita buat ibadat tu kita tak tengok yang mana lebih utama. Kita nak bawa benda-benda yang sunat, kita tinggal yang fardu, yang lebih besar, yang lebih besar manfaatnya. Jadi kan itu hobi kita. Jadi maknanya ibadat keutamaan ibadat tu dia berdasarkan kepada kedudukan kita. Kat mana kita bekerja, kat mana tu, atau ketika itu macam mana. Contoh dalam bulan Ramadan, kan? Apa yang pertama? Etika, baca Quran, itu yang pertama. Jadi kan itu kita kena rebut. Itu contoh kan. Kita kena bagi utama kan itu. Jadi itu contoh dia. Macam kalau lah kita kerja, macam tuan tadi kerja, nak kena jaga, nak apa semua. Antara benda yang sunat dengan nak jaga tadi tu, mana lebih besar pahala dia? Mana lebih utama? Jadi yang tu lah lebih utama. Jaga keselamatan, jaga keseraman. Jadi ada benda yang utama yang perlu lebih berat, lebih utamaan. Tapi fardu tak boleh tinggal lah. Yang boleh tinggal adalah perkara-perkara yang sunat. Tapi yang fardu dia tetap. Bahawa fardu ni dalam semayang, ketika perang pun kena semayang juga, tak boleh tinggal. Jadi itu beza dia. Di maknanya keutamaan ni, kalau awalawiyah ni, dia berdasarkan kepada perkara-perkara yang sunat, yang seterusnya. Dan hatta yang dalam perkara-perkara yang wajib pun dia ada keutamaan dia juga. Nanti dia akan detailkan itu tentang setiap awalawiyah tu kita kena detailkan lagi lah, kena belajar lagi kan. Jadi saya bagi mukadimah saja. Bila kita tengok tadi ibadat tadi, dia adalah satu perkara yang semul sebenarnya. Kita baca dalam apa? Dalam doa iftitah kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau wa ana awwalu fi ayat Quran. Itu clear. Maknanya katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah. Tuhan seluruh alam. Maknanya kita itu maknanya ibadat itu satu benda yang utama, bukan maya saja. Kehidupan kita, makan minum kita, kerjaan kita, kan, suka tawa kita, seronok, sedih kita, semua itu adalah jadi ibadat sebenarnya. Pergaulan kita ini jadi ibadat. Kalau kita tengok dalam Islam, ada asal-asal ibadat itu dia satu saja, kehidupan kita. Tapi bila ulama dia pecahkan, dia buat pembahagian ibadat, muamalat, kan? Sebenarnya dia asalnya satu saja. Pembahagian itu dibagi pembahagian ulama fiqh untuk mudah kita faham. Maksudnya kalau kita bergaul dengan orang, kita berkawan kita orang, kalau kita berkawan dengan baik, kita jujur, kita amanah, tidak meninggal, ibadat. Apa ibadat? Kalau kita tidak boleh ibadat. Apa pahala ibadat itu? Kemudian tadi, tapi dia kena yang syarat empat tadi lah. Kita kena bawa dari balik ke dunia. Kemudian apa yang kita buat itu tidak boleh melanggar syarat, tidak bertepatan dengan syarat, bertepatan dengan sunnah. Dua syarat tertentu. Jadi maknanya kita boleh tukar, maknanya perkara-perkara yang harus jadi ibadat. Makan harus kan. Jadi macam mana kita boleh jadi ibadat? Dengan niat kita untuk kita sihat, untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah SWT, makan yang apa yang halal, kemudian ikut sunnah dengan tangan kanan, jadi dia akan jadi ibadat. Jadi itu sumul. Jadi maknanya ibadat dalam kita ni maknanya tidur kita jadi ibadat. Kan? Kita nak berehatkan diri, kemudian kita nak bangun menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah SWT, jadi ibadat. Jadi semua itu adalah ibadat tadi adalah satu perkara yang luas. Itu saya sebut tadi, dia adalah kehidupan kita. Jadi kita kena berbetulkan balik di konsep dan kefahaman kita tentang ibadat itu. Dia bukan perkara semayang atau zakat saja. Itu yang khususnya, yang patut yang mesti kita kena. Kemudian yang kedua, kita dalam ibadat ni, kita jangan terlalu tengok kepada fizikal. Kita nak tengok fizikal.
kita kena jaga hati. Kalau kita tengok hari ni orang dia jaga fizikal dia lebih daripada hati. Kalau muka dia sikit-sikit dia tengok sama-sama kan. Itu apa semua. Tapi hati dia yang otak yang sakit, yang apa tu dia tak pernah tengok. Jadi kan itu perlu kita betulkan di mana awal-awal kita dalam kita nak berarti amalan ibadat kita. Utama yang perlu sepatutnya kita beri kepada Tuhan. Jadi itu perlu kita fahami lah. Jadi maknanya di sini ibadat dalam Islam ni satu benda yang sunnah. Jadi ada yang benda yang difardukan, ada perkara yang harus, ada apa yang saya akan uraikan dekat yang hukum tadi. Ada masalah hukum ibadat ni ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang harus. Jadi ini yang nak gambarkan tentang kesimpulan sama. Maknanya kita pergi bekerja, kita pergi main, kita cari apa semua, dapat ibadat. Bila kita betulkan niat dan kita berusaha. Dua tak mudah tak jawab tanya. Mudah sebenarnya. Jadi sebab kefahaman kita tu yang menyebabkan kita jadi busy. Kan? Contoh kita di luar, masa saya mula-mula tak pergi Mesir, nak sembahyang tu mesti kena pakai baju mandi. Kan? Kalau pergi sawah tu, balik sawah kena mandi dulu, kena apa semua dulu, baru nak boleh solat. Sedangkan selut tu bukan najis pun. Kan najis pun boleh sembahyang, kan kalau pakai tu. Jadi itu beza, sebab apa tak faham. Sudah tahu kan? Jadi maknanya kita kena faham tentang ibadat tadi adalah ibadat. Ibadat itu adalah kehidupan kita yang Allah kurniakan kepada kita untuk menjadi hamba dia. Jadi kat itu kita kena betulkan di sini dan ikut salam. Salam lagi. Konsep yang mudah bila kita langkah lagi. Dalam kerja, lapor semua. Maknanya kita kalau kita kerja jadi pemimpin, apa awalnya kita? Apa keutamaan kita? Itu ikat hidupan. Kalau kita tu orang bapa, apa keutamaan kita? Kalau nak mendidik anak, jadi kan itu kita kena sama. Semua itu adalah ibadat. Kita balik makanan untuk anak kita makan. Dua sama. Jadi dua. Jadi oleh kerana itu dia akan memberi keterangan kepada kita. Ya. Ini kita tengok dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita tengok dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Al-Baqarah 172. Wahai orang yang beriman, makanlah daripada perkara-perkara yang baik apa yang kami rezekikan kepada kamu. Kemudian apa kata? Washkuru lillah. Hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Sekiranya hanya kepadanya kamu jadi hamba. Kemudian beri nama dia. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Itu makna ibadat. Kutiba alaikumul qisas, ibadat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Anak kita wasiat ibadat. Kita ibadat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqatun kullu yawmin tatlu fi syar. Ta'dilu baina syai' sadaqah. وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تدفع له عليها متاعه صدقة وتميت الأذى أي طيب صدقة أو كما قال. Mana tiap sendi-sendi tulang kita. Mana dalam tubuh badan kita ni, kalau ikut dalam hadis dia kata dalam tafsiran hadis itu 360 sendi. Kita dalam tubuh badan kita ni ada 366 sendi. Setiap sendi itu dia memerlukan makanan, ibadat. Dia memerlukan ibadat. Yang ini daripada terbit matahari. Dia terbit matahari maknanya bila kita mendamaikan di atas dua orang yang bergaduh, sedekah. Bila kita menolong lelaki untuk mengangkat barang dia, atau barang tu binatang tolongan dia, sedekah. Kemudian kita di jalan-jalan tu ada ranting, kita buang, sedekah. Jadi sedekah itu ibadat buang. Ini dia nak gambarkan, adik-adik nak gambarkan kita tentang kesimpulan kita. Ibadat itu selalu buat. Dia bukan yang puasa, zakat, haji saja. Bukan yang saja. Itu luar. Ya? Itu yang fardu, itu yang mesti kita buat.
Jadi surah Muat tadi tu, ini janji kita tu, dia memerlukan sedekah kita, memerlukan tasbih. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, itu memerlukan. Macam mana kita nak dapat 360 kali? Senang je. Yang benar Tuhan berkata. Betul. Benar Tuhan. 2 rakaat kita dah beri makanan kepada seluruh isteri. Itu contoh kan. Okay. Matlamat ibadat kita. Dan matlamat ibadat kita clear. Maknanya kita nak dapat mardhah. Maknanya dapat kita hidup ni, kita nak dapat mardhah. Sebab kehidupan kita bukan dunia saja. Kehidupan kita sebenarnya adalah akhirat. Dunia ini adalah tempat ujian. Dunia ini adalah tempat ujian. Dan dunia ini bukan tempat kekal. Dia bukan tempat kekal. Dia adalah sementara saja. Oleh kerana itu Rasulullah SAW telah memberi kita perumpamaan orang yang hidup di dunia ini ibaratkan bila kita musafir, atau bila kita nak balik kampung masa raya kan. Tak ada perjalanan hari itu ada tempat-tempat rehat. Kita kena berehat dulu sekejap. Adakah kita akan duduk kat tempat rehat itu berhari-hari? Tak, tidak ya. Jadi itulah ibarat kehidupan kita dunia ini. Dia bukan kekal. Dia bukan kita nak duduk sampai kita mati pecah kita. Dia sementara saja. Sekejap je. Oleh kerana itu maknanya Mardhah. Mendapat keredaan Allah. Mendapat redha Allah. Kita kata bahawa dalam konteks pasukan polis ni, dalam konteks kita ada pangkat, dan mungkin kita berkata bahawa orang yang ada pangkat-pangkat ni mungkin mendapat nikmat daripada Allah yang kurniakan. Mungkin ada yang setengah tu, mungkin ada ujian-ujian lain yang Allah belum nak bagi kurniakan. Dalam konteks kepuasan hati manusia lah. Dalam polis ni saya antara lainnya masalah itu pangkat lah. Pangkat, jabatan dan darjat dalam pasukan. Jadi adakah kita mendapat pangkat nikmat yang Allah kurniakan masa kita berkhidmat dalam polis ini adalah disebabkan oleh amalan kita tadi, pahala-pahala kita tu tadi, yang menyebabkan Allah memberi nikmat, membalas nikmat itu, ataupun ada sebab-sebab lain yang tersirat. Kalau masalah pangkat, masalah dia ni dia bukan nak polisi. Kalau tempat kamu ni, dia kamu ni, dia ada isu-isu kamu ni. Dekat sini bila kita faham tentang rezeki, bila yang menentukan rezeki kepada kita, sebenarnya yang menentukan rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun tempat pangkat itu adalah sebab musabab. Dia sebab musabab tadi. Ya, saya akan uraikan. Di mana yang menentukan rezeki, kemudian takwil rezeki, keuangan, itu hak Allah SWT. Tidak ada campur tangan daripada makhluk. Itu yang saya nak tekankan itu. Okay. Adapun kerjaan kita itu adalah sebab. Sebab daripada sebab itu, tapi dia bukan yang memberi. Dia bukan tumbul. Sebab saja. Dia ada sebab. Sebab tadi juga kita diperintah oleh Allah SWT. Mana kita diperintah oleh Allah SWT mengambil sebab musabab. Dan bila kita beriman kepada qada dan qadar,
Bila kita beriman pada ketentuan dan ilahi itu, maknanya kita juga kena beriman pada sebab musabab. Sebab musabab itu yang jawab. Bila kita buat ni, Allah akan ganti begini. Buat ni, Allah akan ganti begini. Tapi yang menentukan rezeki kita adalah Allah SWT. Nak bagi faham tuan ya. Contoh macam bulan ni, kita dah kerja, kita tahu akan dapat gaji sekian. Pak, kena accident, habis gaji itu. Bulan tu, betul tak? Siapa yang tentukan? Allah SWT. Allah SWT yang tentukan. Jadi dekat sini maksudnya yang menentukan rezeki, hati, semua ini tak ada campur tangan manusia. Tidak ada campur tangan makhluk Allah yang menentukan. Tapi dia ialah berdasarkan amal kita, berdasarkan usaha kita. Kalau manusia kita menilai, maknanya kita dalam di kalangan manusia kita nak bagi gaji sesuatu tu, kita berdasarkan kerja yang dia buat, betul tak? Berdasarkan kompetensi, berdasarkan apa semua kan. Itu dia ada dunia tu. Itu maknanya kita mengambil sebab-sebab. Tapi yang menentukan rezeki berapa dapat itu pun Allah SWT. Bukan manusia tidak mencampur tangan itu. Sebab yang lain tu kita sebab yang kita bekerja itu menjadikan kita dapat gaji itu. Dan amalan tadi pula kita kena buat. Kita kena buat, kita kena usaha, kita kena semua. Kalau orang muda lagi, kalau kita tengok orang buat kerja sawahan, senang kan? Dia kerja sawah dengan bagus baja, terus rewang sawah kita begitu sawah senang. Baja jaga jaga air, jaga ni baja, jaga tangga bagi racun semua. Tiba-tiba kali bila padi keluar dengan cantik, nampak lagi atau boleh hasil banyak. Tiba-tiba bila dah masuk isi, dia tak isi kan? Isi dah masuk, isi padi tak masuk, susu dah tak ada kan? Apa yang boleh jual? Allah SWT. Jadi dari situ maknanya kita dah usaha dah apa semua. Jadi yang menentukan rezeki itu adalah Allah SWT. Kadang-kadang satu malam dia datang bena-bena, satu malam dia 10 ekar habis 10 ekar di pantai. Satu malam dia. Kita dah tengok padi kita cantik, nampak tubuh buah keluar pun nampak lebat dia punya buah. Tiba-tiba bila mari nak masuk isi, tak masuk. Itu Allah SWT yang tentukan. Jadi kita hanya diminta oleh Allah untuk usaha saja, untuk bekerja. Tapi yang menentukan adalah Allah SWT. Tapi kita jangan lupa, Allah kata setiap orang yang lahir dunia ni, Allah akan tentukan rezeki dia. Maknanya awal-awal lagi, maknanya bila kita lahir, tukar empatan. Maknanya umur dia, kemudian rezeki dia, jodoh dia, semua ditentukan oleh Allah lah. Jadi kita ada usaha lah, Allah yang bila buat kita ambil dua kita jumpa. Macam kita jumpa dengan isteri kita, kita tak ada tahu pun, tapi ada sebab yang kita buat tu dapat jumpa, dapat kahwin. Apa kali pada tuan-tuan dan yang soal pangkat ni bukan pangkat di jabatan polis, di mana-mana pun ada orang cukup kerja tapi tak naik pangkat. Orang lain pandai kipas, dia cepat naik pangkat. Di mana-mana. Kita tak tertulis lah. Kartel. Minta kedua-duanya dah hidup lama tu. Baik ni, okey. Pertama, kita orang yang beriman, disitulah pentingnya kita beriman dengan hari akhirat. Itu sangat penting. Supaya bila kita mengharapkan naik pangkat, tiba-tiba tak dapat, kita tidak jadi keras. Allah masih ada untuk itu. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamna bainahum ma'isyatahu." Kami, kata Allah, sebenarnya telah membagi-bahagikan kehidupan sesama manusia. Supaya apa? Urusan dunia ini mudah. Ada orang jadi ibarat ketua polis, tapi ada orang jadi pemandu. Tak semua boleh jadi ketua polis, mesti ada juga pemandu. Tapi hati-hati. Saya bagi satu analogi. Datuk tuan-tuan masuk ke dewan ini, masing-masing dapat sebuah buku. Datuk ibarat ketua polis dapat sebuah buku sebanyak 500 buku surat tebal, kulit cantik.
Tentu yang bahagia Datuk seronok. Yang tulus dia sayang kat saya kot dapat buku depan. Ada sebahagian yang pada tuan-tuan dapat buku detail 3 muka surat. Maka kita berasa sedih 3 helai aja. Tiba-tiba sekejap lagi sebelum keluar 4.30, urus dia akan umumkan besok ada periksa berdasarkan buku yang kita dapat masing-masing. Agak-agak siapa yang jenuh, yang bangkit Datuk di malam duduk polis? Betul tak? Itulah hakikat hidup pangkat kita. Semakin tinggi pangkat kita, semakin banyak dakwah dakwi di hadapan Allah Taala. Sebab itu dalam Islam, pangkat itu adalah satu tanggungjawab, bukan kemuliaan. Jadi tuan-tuan sekalian, mufti di Perak kosong lagi boleh hantar rezeki. Itu sikit lah. Dan satu lagi, pangkat ini ujian. Dulu pangkat rendah, dia rajin solat. Pangkat tinggi, tak rajin solat. Manusia boleh berubah bila Allah letakkan dalam keadaan yang berbeza-beza. Dia adalah sebagai ujian kepada kita. Sebagai tambahan, tak nak? Terima kasih beberapa. Maknanya kita kembali balik diri. Maknanya kita kena betulkan. Maknanya tujuan itu kita adalah untuk kita mendapat redha Allah SWT. Dan kita tahu bahawa kehidupan dunia ini adalah tempat ujian. Jadi ada orang Allah bagi senang, ada orang Allah bagi kaya. Semua itu adalah ujian. Ujiannya adalah siapa yang paling apa yang paling bertakwa, siapa yang paling akrab dengan Allah, dia akan dapat lebih benar. Itu yang sebenarnya kita faham sebenarnya. Jadi yang lain itu kembali jadi seperti mana yang diulang oleh pertemuan ini. Dia adalah ujian. Bila kita sedang, kita tak ingat kawan, kita susah bawa bila jadi kawan, ujian kuatkan Allah dia senang. Jadi itu maksudnya pangkat kedudukan jadi dia dalam Islam dia bukan satu, ada kata-kata dia kata bukan tasyrif, bukan satu kemuliaan, tetapi dia adalah satu tanggungjawab. Orang yang besar pangkat dia, lagi besar dia punya tanggungjawab dia. Kan? Datuk timbalan, bawah Datuk tu apa banyakan? Semua tu kalau macam mana anak buah, macam mana semua ke bawah tanggungjawab Datuk kan? Bukan? Bukan? Tak bantu nama kan? Dia kena jaga 2 lagi perak. Tanggungjawab tu. Nampak dah kan? Tapi di sisi Allah dalam hadis dia tu ada satu penyesalan di akhirat kita akan menyesal. Ada sebab dia lagi dalam bila kita bincang bab kepimpinan, dia ada satu makna yang besar. Kita mau jawab tadi tentang dosa, pahala, kemuliaan dia. Dia ada satu makna yang besar. Bila kita melantik kepimpinan orang yang tidak mengenal Allah dan tidak membawa manusia kepada Allah, kita pilih dia, kita berdosa. Kan? Ataupun kita dalam kalangan ni, siapa yang kita nak pilih lantiknya? Tuan. Kalau kita tak pilih orang yang amanah, orang yang jaga agama, orang yang diredai oleh Allah SWT, kan? Kita lantik orang lain, kita telah mengkhianati Allah dan Rasul. Dan kalau orang yang dilantik tadi pula, dia tidak amanah dengan tanggungjawab dia, dengan tugasan dia, dengan jawatan yang diberi dia juga tidak bau syurga. Dia sama syurga. Sebab dia banyak kesukaan dia tu. Jadi dia punya tu besar beza dengan Islam ni. Dia bagi di pembagian ibadah ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya. Fardu ain iaitu kewajipan yang difardukan atas setiap individu. Tidak luput dan tidak jatuh, tidak gugur kewajipan tersebut melainkan setelah dia melaksanakannya. Contoh solat puasa. Hanya kita wajib bayar asal, kan? Kita tak bayar. Luput tak dosa tu? Kita tinggal dia tak luput. Kecuali sampai kita qada dan kita buat. Itu maksud fardu ain.
ke atas setiap individu. Itu fardu kifayah, fardu ain. Fardu kifayah iaitu kewajipan yang difardukan kepada sebahagian daripada umat. Ia tidak luput melainkan setelah fardu kifayah tersebut dilaksana ataupun terlaksana oleh sebahagian daripada umat Islam, seperti solat jenazah ataupun cegah kemungkaran dan lain-lain, dan ada lagi seperti jihad. Tuan, katalah saya bagi contoh yang mudah tu, contoh sembahyang jenazah. Katalah di sini ada orang meninggal, kita semua tak ambil tahu, kembali dia saja. Kita yang duduk dalam semua ni semua, kecuali ada seorang ataupun 2-3 orang yang buat urus jenazah tersebut, baru kita lepas daripada tersebut. Padahal selesai sehingga jenazah tadi diurus, selesaikan, baru dah kita tak beritahu. Gitu. Maknanya ya, bila fardu kifayah gugur, bila ia telah terhasil, tercapai, terlaksana. Ya. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Contoh kita di cegah kemungkaran. Kita tengok hari ini macam mana. Ataupun kita pergi dalam lebih besar lagi, contoh jihad. Dan sebab kita bincang Muhammad Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih dia menjadikan jihad itu adalah dia punya, kita bisa dia punya maklamat, dia punya hukuman besar dia dapat. Itu dia dapat bawa umat, dia bawa orang yang di bawah itu dapat kemuliaan, dapat kemegahan, dapat sanjungan di hari kita bincang. Sebab niat yang betul dan dia. Okey, bila kita sebut jihad hari ini, kemungkaran yang ada dalam negara kita ini, macam mana kita tengok? Selesai tak selesai? Ada yang selesai, ada yang tak selesai. Ada yang di peringkat daerah mungkin tak selesai, dan ada di peringkat ini mungkin tak selesai. Tapi ada di peringkat negara kita tak boleh tak selesai. Sebab kalau menjawab di bawah kan ada berbuat lagi. Jadi kat situ dia kena selesaikan. Kita sebagai rakyat macam mana? Kita kena mendesak supaya selesaikan. Tidak, kita juga akan mendesak. Itu maknanya di kemungkaran. Kalau kita tengok hari ini macam kita tengok apa, macam kita kata kafir, rasuah dan sebagainya yang tu, macam mana kita nak selesaikan? Itu selesai dia. Kalau kita selesaikan selesai rasuah, buat macam nilai apa macam mana, selesai tak? Selesai. Sebab dia ada lagi yang berubah yang perlu kita kena selesaikan. Mau dia dapat selesaikan juga. Ya, itu maksudnya di fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ini adalah satu tanggungjawab yang besar. Contoh lagi yang lebih mudah, sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat fardu kifayah kan, benar muakkad kan, sangat ditentukan. Kalau lah dalam satu kampung kita ramai-ramai ni, kita tak sembahyang Jumaat. Kita ramai-ramai ni, kita berkumpul ramai, pasal kita tak sembahyang Jumaat. Fardu kifayah sembahyang Jumaat tu gugur tak? Tak gugur. Kecuali ada 2-3 orang daripada kita yang menunaikan sembahyang Jumaat tadi. Oh, dia betul. Itu dia punya konteks dia. Jadi maksudnya kita kena dalam hidup masyarakat dan apa semua ni, kita kena meraihkan, kita kena bagi satu penghormatan kepada orang yang melakukan fardu kifayah ini. Sebab dia menggugurkan pahala-pahala fardu kifayah itu, dosa-dosa fardu kifayah itu ke atas diri kita yang kita tak buat ni. Bagi yang buat, kita gugur. Jadi kita sepatutnya mengucapkan terima kasih, menaikkan dia. Kalau orang yang buat dia fardu kifayah itu pada pandangan saya lah, yang saya faham saya. Tapi kalau semua tak buat, mana sebab ganjaran dia besar.
tanggungjawabnya orang lain buat, kita tak berdiam bila sebut bantu kebaikan itu banyak orang. Jadi solat jemaah, al-amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar, jihad, itu semua bantu kebaikan. Semua adalah bantu kebaikan. Betul. Kita buat patut dipayah, kita buat dulu, biarlah orang lain tak payah. Kita robot. Kita robot. Sebab kita nak dijadikan gunung-gunung jadi tu. Ya, betul. Tapi itu bukanlah penentu untuk kita masuk surga dan neraka. Betul. Faham kita dah mula tu. Mana yang kita buat fastabiqul khairat. Mana yang kita ambil inisiatif belum-belum mungkin nak buat kebaikan. Jadi kita tak tunggu orang lain. Biasanya kerja kalau kita mengharapkan kerja itu tak buat. Kita harap dia orang ni tak buat. Kalau kita suruh anak kita pun kalau dia tak akan berlaku. Jadi maknanya kita kena latih untuk mereka buat benda-benda yang memberi keuntungan kepada masalah umum. Kan? Masalah umum. Jadi bila kita hukum kepada ada wajib, ada haram, ada sunat, ada halal. Jadi saya tak nak uraikan ini ya. Saya nak uraikan. Jadi kesan ibadah ni dia akan memberi kita ketenangan, kebahagiaan, keharmonian, keamanan. Dia akan beri itu. Saya bagi contoh bagi teman. Tahun juga kita telah pemulahan Amerika dia nak mengharamkan Arab, dia mengharamkan Arab ke rokok lain. Tetapi dia dah bawa keluar duit berjuta-juta, tapi tak selesai. Tak selesai. Sebab kaedah yang selesai tak selesai. Kita dalam Islam maknanya kaedah kawalan kita daripada melakukan mencegah kita daripada buat benda-benda yang tak baik itu adalah kawalan daripada dalaman kita, kawalan daripada kepercayaan kita, kepercayaan kita kepada Allah, kepada itu yang mengawal dan yang kontrol kita. Kan? Daripada kita marah, kita tak marah, semua dia itu yang kawal, yang mengontrol kita. Saya nak bagi contoh ini, contoh. Macam mana kita nak kawal, maksudnya kita nak kawal kita di nafsu kita, kita nak kawal nafsu kita supaya dia ikut apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Itu perkara yang agak susah. Contoh orang yang dia ada kawan saya, dia nak kuruskan badan. Badan dia tu dia rendah pada saya lagi. Badan dia berat dia dekat 100 kilo. Jadi dia 2 tahun lebih dia pantang. Dia hanya makan sayur saja. Dia nak makan sayur ataupun dia tahu saja. Nasi dia tak makan. Dah 2 tahun. Dalam masa 2 tahun tu, badan dia turun. Tetapi selepas 2 tahun, dia tak boleh nak betul. Dia tengok nasi kosong tu, dah serius dah. Sedap dah tengok nasi kosong tu. Sebab apa? Sebab kita daripada kecil lagi memang nasi tu makanan kita. Jadi dia tak boleh nak kontrol nafsu dia tu. Sedapnya lapaknya nasi tu. Tadi asalnya dia nak turunkan makanan. Jadi itu nak jaga nafsu dia. Jadi dia, itu pun dia tetap kepada kita punya tujuan dan mesej juga. Sebenarnya kan, kalau tujuan kita mesej kita apa kan dia maksudnya kalau kita dalam bab pembinaan dia ada self control kan, self control, kita kontrol. Maknanya kalau kita tanya Tuan jadinya itu siapa yang suruh? Kita talak isteri kan, kita talak isteri sebab apa? Isteri kita masak sedap tak. Itu saya nak tanya. Tadi nafsu ada nafsu dan itu apa pun kalau kita dapat tadi nafsu
perisai kita tadilah hati kita lah. Hati kita untuk menolak hati dia. Perisai tapi perisai. Dan kita cakap tentang perisai lah tadi tu. Tapi kita kena tahu juga bahawa dalam pasukan polisi dia punya ancaman dia tu. Jadi kita tadi defense dia, pertahanan. Tetapi ancaman tu kalau mungkin orang bertanding ancaman ni mungkin satu muka. Tapi dalam polis ni ancaman dia tu berbagai. Dalam konteks nafsu dia tadi, dalam konteks rasuah, dalam konteks ganjaran-ganjaran, istimewaan, apa lagi, dia dalam polis dia ancaman dia banyak. Jadi bila ancaman dia banyak ni, ada yang dia boleh perisai dia tu boleh bertahan, ada yang berhubung yang musuh mantau tadi tu dia tak boleh tahan, contohnya lah ya. Jadi menyebabkan perisai dia tu berpecah dan jadilah manusia yang tewas lah ya. Jadi sama Ustaz lihat bahawa perisai ni tadi dan juga ancaman. Kita cakap tentang perisai. Tapi kita tu tengok juga tentang ancaman. Walaupun mufti, dia punya ancaman lagi banyak. Kan? Tapi mungkin ada yang dia bertaraf mufti. Tapi polisi ni tidak bertaraf tu. Jadi macam perisai ni satu bab, yang dua ancaman kita ni macam mana kita lihat. Saya soalan yang lain sebenarnya. Bila kita sebut tentang perisai dan ancaman, maknanya kita diuji berdasarkan kepada keimanan kita. Dalam lagi tinggi orang yang rapat dengan Allah, yang akrab dengan Allah, lebih hebat lagi ujiannya. Oleh kerana itu para nabi diuji ujiannya lebih teruk lagi daripada orang mereka. Begitu juga kita dalam apa-apa dalam jawatan dalam maupun orang yang bila dia ada jawatan begini, sebenarnya dia kabaran dia, dugaan dia lebih besar daripada orang yang tadi tadi. Kabaran dia itu. Jadi kat situ perisai dia tu perlu kuat. Imanan dia tu perlu kuat. Kepercayaan dia, keyakinan dia kepada Allah tu, itulah yang akan menjadi perisai dia. Sejauh mana kita dia Tuhan. Sebab apa tu kedudukan tadi angkat dalam tu apa yang saya sebut tadi, dalam ujian tadi orang yang diuji lebih, dia lebih tinggi darjat dari Allah SWT. Orang yang banyak tanggungjawab, banyak ujian, dia lebih tinggi Allah SWT. Itu maknanya dia memerlukan keimanan yang lebih kuat. Dia perlu keimanan yang lebih kuat. Sebab cabaran dia banyak, dugaan dia banyak. Itu maknanya bila kita nak melantik pemimpin, mana dalam ayat Al-Quran, maknanya dia pun kita lantik orang yang takwa. Itu lantik seperti yang takwa. Sebab orang ni yang boleh jagakan. Dan nafsu tadi pula, kita tak boleh nak kontrol dia. Susah kita nak kontrol dia. Saya bagi contoh Saya nak bagi contoh antara hati, akal dan nafsu tadi. Saya suka bagi contoh kucing. Kucing kan? Ya. Kucing, semua tahu dia. Bila dia sudi makanan lauk kita, dia makan ke mana? Kucing, bila duduk atas meja kita tu ada lauk, dia makan ke mana? Dia lepas dia ambil lauk kita tu, dia lari kan? Dia pergi bawah meja. Itu kucing kan? Betul tak? Tapi kalau kita bagi lauk dia, kita ambil lauk bagi dia lari tak? Dia makan sebelah kita. Dia makan sebelah kita dia. Jadi nak kita ni, saya nak bagi contoh sebab kita nak bagi pelajaran nafsu ni. Sebenarnya dia dia satu benda yang yang agak sukar kita nak kontrol dan kita nak kawal dia. Tapi bila nafsu kita tu dia suci, dia disertai dengan fitrah yang suci, dengan fitrah yang suci, jadi dengan hati semua tu. Jadi dia dapat kontrol. Tidak dimaksud dengan syubhat, tidak dimaksud dengan keraguan, tidak dimaksud dengan ketolokan dia betul-betul tu, dia akan boleh jaga. Tapi bila ada tawaran, ada hiburan, ada tu, dia boleh kalah. Dia akan kalah kalau tidak dikontrol oleh fitrah, tidak dikontrol oleh ilham, akal, dia akan kalah. Jadi maksudnya orang yang dia ikut nafsu, dia akan kalah. Dia akan kalah.
Kalau orang yang mana di banyaklah kalau di kelihatan di apa semua. Kalau saya tanya orang yang di mana kan, kenapa? Dia tahu dia tak boleh makan gula, tak boleh makan semua. Tapi semua sedap manis. Waktu kita dah nak betul. Ini yang menerima apa ni musibah ni. Kecil manis dia tak boleh nak kotor, tak boleh nak kawal, tak boleh nak semua. Cuba dia kurang. Boleh kontrol nafsu dia tadi. Jadi kucing tadi bila dia nafsu tadi, dia tahu dia buat salah. Jadi manusia tadi, kalau dia boleh kontrol nafsu dia berdasarkan kabar fitrah dia tahu benda yang salah dan dia tahu benda yang betul. Itu di naluri tadi tu. Dia tahu benda yang salah dan benda yang betul. Bila dia boleh kontrol nafsu dia. Jadi nafsu itu musuh utama kita. Nafsu itu musuh utama. Dan nafsu itu penting. Sebab kalau tidak ada nafsu, kita tidak ada kemahuan. Kalau tidak ada nafsu, kita tidak ada kemahuan. Tengok kita lalu nak makan, semua tak ada kira, semua tak ada. Itu nafsu, penting. Tapi kita tak boleh ikut dia. Sebab itu nafsu, nafsu mutmainnah. Nafsu yang mengenal Tuhan, menjadi hamba Allah, itu nafsu yang mutmainnah. Beza. Jadi nafsu kita ni, kita kena kontrol dia, kita kena kawal dia. Sebab nafsu, tabiat dia nak kebaikan, dia nak keseronokan, dia nak kemewahan, dia nak kesenangan, dia nak relax, nak apa Islam. Itu nafsu kita. Tapi kita tak boleh ikut. Kita kena kontrol. Relax lagi masalah. Pengawal nafsu. Kalau kita tahu dalam dunia luar ini, bagi kita mencegah jenayah, perbuatan jenayah itu nafsu orang yang elok-elok semua melalui CCTV dapat mengurangkan salah satu jenayah atau bla-bla semua. Jadi ada benda buat itu lah. Dalam agama kita ada tak inovasi yang boleh mengawal nafsu kita ni? Lain daripada kita tahu yang harmoni itu kita banyak berzikir, banyak amalan dengan Tuhan melakukan. Ada tak benda lain, kaedah lain yang kita boleh lihat atau memantau bagi mengurangkan nafsu marah, nafsu yang jahat? Contoh saya nak bagi contoh, kalau kita macam nafsu marah kan, bila kita marah, hanya sama kita Rasulullah, apa yang diajar oleh Rasulullah. Bila marah, kita depo kita berpaling, ataupun kita duduk, ataupun kita duduk. Kalau dia ni duduk, itu maknanya praktikal yang diajar kepada kita lah. Itu contoh-contoh lah. Contoh yang mudah lah kan. Tapi dalam kita nak mengawal kemarahan dan macam kita nak tengok hari ni kita yang macam tuan sebut tadi, ada TV ada apa semua tu, manusia melihat apa yang dia itu kita hanya orang itu, tapi kita tadi kita tidak membayangkan bahawa apa yang kita buat sebenarnya kita dipati, dan kita tidak sampai, maknanya kita tidak percaya bahawa apa yang kita buat dan apa saya ucap ni dalam ayat Al-Quran jelas, surah Al-Dayat, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun. Maknanya apa yang saya ucap ni, dan kalau tak betul saya tipu ni, Allah tahu. Dicatat oleh malaikat di kanan dia. Jadi benda tu ada tak? Saya tu ada tak bagi kita? Saya ini lagi gimana tak? Dan kita lebih percaya CCTV itu ni. Tapi sebenarnya kita tak. Lebih lagi. Artinya kita tulis apa mana? Pemayak malu sekolah Al-Zawajin. Khairnya apa? Pemayak malu sekolah Al-Zawajin. Caranya apa? Maknanya walaupun kecil dalam apa yang kita buat tadi, semua yang kita kerjakan ni ditelanjangkan di depan Allah pada hari kiamat itu semua. Tapi kita tak bayangkan sebab kefahaman, keyakinan itu tidak ada dalam diri kita. Kita lebih percaya tinggi. Itu pada tambahan sikit tak? Tuan-tuan, nafsu banyak kimia berdasar bila dibanding dengan akal. Nafsu banyak kimia. Sendiri nafsu melebihi akal. Sebab itu anak-anak kita yang belum berakal, belum belajar, mereka berebut ekstrim. Mengapa? Sebab itu iman datang bila kita dah hati balik, baru mula datang. Dan akal pun ketika kita dah mula belajar, baru kita mula berakal. Tapi nafsu di sini. Sebab itu nafsu ni
dia sentiasa hidup dan sentiasa berusaha dan di backup oleh syaitan dan iblis. Sebab itu ramai di kalangan kita, termasuk saya, kita kadang-kadang hewas dengan nafsu. Jadi macam mana kita nak hadapi? Pertama tadi iman untuk Muhammad sebut tadi. Satu lagi environment, rakan-rakan, bi'ah dia panggil. Kalau satu balai memulaukan seorang anggota yang tidak terima rasuah, dipulaukan sebab satu balai ini contoh, dan dia membentuk satu iklim yang tidak baik sebab environment dia, sekeliling dia. Kalau sebab itu ulama tasawuf kata, biar kita menjadi seorang manusia yang kita tak cakap apa-apa pun, tapi bila orang lihat muka kita, dia ingat Allah Ta'ala. Sebab itu kita puasa dengan kawan kita, kita sebang-kebang, bagus punya tajuk, tiba-tiba dia masuk, tukar tu. Sebab hormat dia, itu aura ketaatan. Jadi tak nampak, nampak di muka dia tu dan nampak ketaatan. Jangan jadi sebaliknya, nampak muka dia, kita tak beli lagi nombor itu, aura jahat. Sebab itu di samping sistem pengawasan CCTV Allah Ta'ala, itu pun kadang-kadang ramai kita dewan tu, bila rakan-rakan dia perangatkan dia hewan. CCTV Allah Ta'ala itu dah jadi nombor 3, nombor 4, tapi untuk memenuhi rakan dan juga alam sendiri. Sebab itu sistem itu betul, sistem Allah Ta'ala digabung dengan sistem manusia, dia akan membentuk. Kita akan sekat awal-awal satu ancaman untuk menepi peluang. Macam kami di Jabatan Mufti, peluang untuk benda-benda ni dari sudut kurang sikit berbanding dengan sektor-sektor profesion yang bersifat lebih kekuasaan. Tapi tak lain pula. Jadi apa pun yang kita buat tu memang godaan tu ada, nafsu tu ada, tapi kita kena faham nafsu lebih senior daripada akal, lebih senior daripada iman yang ada kesedaran iman. Jadi perlu bekerjasama semua lah. Sebab itu Pimpinan Al-Fatih ini bagi saya adalah sangat-sangat bagus untuk buka ufuk betapa tanggungjawab itu sangat besar sebenarnya kepada Islam, bukan untuk diri itu sendiri. Terima kasih Ustaz. Kepada kita lihat tentang peribadian kita bertambah pimpinan Ahmad Al-Fatih itu dia meletakkan satu kepahaman dia tentang ibadat yang betul dan dia meletak strategi yang betul. Sebab dia pakai pemimpin tu, dia letak yang betul kan. Ya, saya tengok dia bawa dia yang dalam ni sebelum dia meninggal. Ini tentang untuk dia itu ikhlasan dia. Dia kata niat dia intisal di amrillah. Niat dia adalah untuk menunaikan perintah Allah SWT. Dan dia bila nanti menjadi khalifah, niat yang tambah adalah untuk menunaikan perintah Allah SWT. Kemudian dia kata di hamasah dia, semangat dia, baru juhdi yaqin pada din Allah. Mana dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berkhidmat kepada agama Allah SWT. Itu disebut semangat Muhammad Al-Fatih. Jadi niat yang pertama dia adalah untuk menunaikan perintah Allah. Di segi semangat dia adalah untuk menggunakan kekuatan yang Allah beri kepada dia itu untuk berkhidmat kepada agama Allah SWT. Kemudian di segi azam dia, keazaman dia, al-akhira ahli kufar jami'an fi junudillah. Maksudnya dia akan menggerak, memaksa semua orang-orang kufar dengan tentang Allah SWT. Kemudian dia kata pemikiran dia adalah untuk mencapai membuka bangsa masa, untuk membuka, untuk menyebarkan dakwah. Jadi dia punya ni pemikiran dia macam mana dia kembangkan dakwah, sebarkan dakwah kepada orang yang tak sampai Islam lagi. Itu di pemikiran dia. Kemudian dia kata apa lagi? Alat nak, bagaimana nak berjaya.
Kemudian al-fadlillah untuk mendapat belas ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok bila dia nak buka kawasannya pun, apa yang dia buat? Semua sebab untuk mencapai kejayaan dia buat. Dia buat semua dengan meriamnya, dengan dia bina bangunan yang seperti kat Prata tu, rumah Helfah dia bina. Kemudian tentera yang dilatih, kemudian dia kelas tentera dia jaga sembahyang tahajud, semua tinggalkan perkara yang haram, semua dia buat semua. Ilmu. Jadi dia buat untuk mencapai sebab-sebab yang nak mencapai kejayaan tu, dia fikir dan dia buat, dia usahakan. Ustaz, saya rasa dalam konteks itu rumusan yang itu dalam konteks strategi dia dipanggil forward defense. Maknanya kita memberi pertahanan kepada kejiwaan kita, keimanan kita ke depan. Maknanya forward. Dia bukan bertahan menunggu ancaman tapi forward. Forward dia memerlukan event, memerlukan aktiviti, memerlukan maknanya memerlukan sesuatu lah depan. Jadi saya lihat bahawa Al-Fatih punya tujuan ini baik di mana yang disarankan oleh Datuk Mufti tadi, bahawa dia merupakan konteks pertahanan. Dalam konteks ilmu pulang, dia dipanggil sebagai forward defense. Dalam konteks jiwa kita, keimanan kita, dia juga paling ada istilah forward. Bila kita tak boleh iman tu, maknanya menunggu kita tak boleh. Kalau kita menunggu satu hari dia tak kuat dan dia akan, maknanya dia kena ada forward. Forward ni mesti ada progress, aktiviti, mesti ada benda yang bergerak. Dia tidak boleh menunggu dan keluarkan apa nama itu dipanggil nas-nas tertentu saja ataupun mengeluarkan kalau mesti keluarkan fatwa-fatwa saja. Dia mesti ada elemen forward itu yang merupakan satu pertahanan yang kuat. Itu yang apatik yang ternampak yang Datuk Mufti unggul ini memang bagus dalam konteks pertahanan insan. Terima kasih Datuk. Saya setuju dengan poin itu. Forward ke depan dan kita dulu. Jadi Muhammad Al-Fatih ini maksudnya bila dia daripada kecil lagi, memang dia dididik untuk berjihad, nak buka, untuk nak dapat apa? Dapat apa yang dapat satu perjanjian yang telah yang diucapkan oleh Rasulullah. Datuk Ta'ala Al-Qastaminiya Wala ni'mal abi amirullah Wala ni'mal jai Dalikal jai. Jadi di dalam hadis tu ada berita yang Rasulullah sebut bahawa ada tahun daripada zaman Rasulullah sampai zaman dia bahawa ada tahun baru sampai dan berapa percubaan untuk dapat kehidupan. Jadi dia daripada kecil lagi dididik begitu. Dia bukan dididik begitu saja, dia carry forward untuk buat persiapan, buat apa semua kan. Jadi apakah kita tengok dia untuk mencapai tu, di segi dia sendiri pun saya kata dia self awareness kan, kemudian dia kontrol dia buat latihan dia, main pedang, main apa, berkuda, semua dia hebat. Dia latih. Kemudian dia tak cukup dengan tu, setelah kemudian dia buat cari lagi apa senjata yang untuk dia nak mengalahkan tembok tu kan. Dia buat apa meriam khalifah kan, dia buat korban kan. Jadi dia buat semua. Dia bersatu, itu semua dia buat dia. Jadi itu dia kata tadi, dia bukan kata dia fikir nak buka dan dia fikir macam mana nak buat, semua dia buat. Buat. Jadi dia mempunyai satu matlamat yang jelas. Dia ada visi yang jelas, itu dia membagikan semua tenaga dia hatta dia menggerakkan semua ahli-ahli dia yang di bawah itu ke arah mencapai tujuan tersebut. Dia menggerakkan, dia bukan seorang, dia menggerakkan semua kepimpinan dia, tentera, ayat yang dia pun untuk capai objektif tersebut. Itu yang saya katakan maksud yang kepimpinan yang ada, yang dia faham tentang apa jihad tadi tu. Jadi bila disebut tentang jihad, kita sebut jihad, saya nak beri contoh kat sini.
bila kita sebut jihad ni, jihad dia sebenarnya kita kata perang bunuh kan. Sebenarnya jihad bukan tu.